Assalamualaikum, salam sejahtera. Kapten Rais, founder Lemak Tuli. Dah pernah pergi gym, ambil macam-macam suplemen, macam-macam ubat, berpuasa sampai sebulan, tapi masih tak kurus. Kalau turun berat badan pun, tapi badan masih berlemak, masih lagi boroi. Lemak Tuli Ramadan Edition, batch yang paling laris, kini kembali untuk tahun yang ketiga. Saya personally akan ajar, akan guide, akan train A to Z, rahsia-rahsia untuk kurus dengan cepat, buang lemak, buang boroi, dan korang boleh beraya dengan bentuk badan yang baru yang lagi handsome. Anda tak perlukan sebarang ubat, sebarang produk, sebarang suplemen maupun sebarang alat tanaman. Dan insya-Allah anda boleh kurus sebelum Hari Raya tahun ini. Metod Lemak Tuli juga sangat fleksibel dari segi masa dan sangat sesuai untuk semua rakyat Malaysia, tak kira umur, tak kira jantina dan tak kira apa pekerjaan korang. Boleh buat dekat rumah dan di mana-mana saja. Program 7 hari dengan hanya RM89. Sekiranya tak ada perubahan lepas program, saya pulangkan duit anda. Hampir 10,000 orang pernah join Lemak Tuli, tak ada lagi yang gagal. Untuk bulan Ramadan ni, kita hanya ada 3 batch sahaja. Boleh klik link dekat bawah untuk daftar masa terhad, slot terhad. Jadi kalau korang nak kurus sebelum raya, boleh daftar Lemak Tuli. Jangan terlepas, jangan menyesal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid, Haris TV. Dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, berabdu, let's go. Come on ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video kali ini, aku akan buat full ujian kecergasan asas dalam tentera. Untuk pengetahuan korang, kalau korang dah masuk tentera, dah start bekerja ataupun masih lagi kadet, korang perlu menjalani ujian kecergasan asas ataupun dalam bahasa senang dia orang panggil PT test lah, 2 kali dalam setahun. Sebab nak tengok, nak menentukan yang korang ni masih lagi maintain korang punya fitness, korang punya kecergasan sebagai seorang tentera lah. Mana ada tentera tak fit kan. Aku akan buat rutin PT test yang biasa aku buat masa dekat dalam Air Force dulu. Sebab setahu aku dia lain perkhidmatan, dia agak lain sikit dia punya UKA dia lah. Jadi untuk yang pertama ni adalah larian 1.5 miles ataupun 2.4 km. Dia ada peringkat-peringkat lulus dia mengikut umur. Kalau umur macam aku 36 ni, kalau 2.4 km lebih kurang kena buat bawah 12.4 kot, 13.4 minit. Sebelum aku mulakan aku punya PT test masa sendiri ni, kejap dah, apa bekas tentera nak buat PT test, jangan lupa tekan butang subscribe. InsyaAllah aku akan terus upload video-video yang bermanfaat, video-video yang ilmiah yang insyaAllah boleh memberi kebaikan untuk kita semua, insyaAllah. Okay, tolong tekan butang subscribe. Go. Distance 1.5 miles exactly. Okay, aku dapat buat 10.27, lembab sikit daripada video yang sebelum ni. Aku laju sikit lah, sama kot. So kita tengok sikit heart rate kita. Heart rate kita 153. Oi, lagi tinggi daripada semalam. Ada elevation sikit, 4 feet. Patutlah lembab sikit. So insyaAllah dengan timing aku buat tadi tu 10 minit lebih tu, InsyaAllah memang berjaya lah. Memang lulus lah untuk larian 2.4. Kita ada banyak lagi hujan lepas ni.
So jom kita buat ujian yang seterusnya. Let's go. Untuk ujian yang lepas larian, biasanya dia tak ikut turutan. Dia depends lah. Sebab biasanya PT test ni dia ramai. Dia buat by squadron, by base. Jadi dia akan bagikan kepada grup-grup. So nasib lah. Mungkin grup ni akan buat yang ni dulu, grup ni akan buat yang ni dulu. Seterusnya aku akan buat bangkit to be ataupun sit up. Untuk umur aku 36 hingga 40, dia punya bilangan lulus dia adalah aku kena buat 27. Jadi aku cuba buat 30 lah. Okay, kita tengok masa dalam seminit. Okay, so insyaAllah 3, 2, 1, go. Apa-apa. Oh, aku buat dalam masa 40 saat. Oi, tadi tu bukan apa. Aku punya tulang punggung sakit sebab aku tak ada lemak. Ujian bangkit to be lulus. Ujian seterusnya yang aku akan buat adalah duduk jangkau, di mana aku kena tundukkan badan aku sehingga aku punya tangan melepasi aku punya tapak kasut lah. Itu saja dia punya ujian. Asal lepas, kira lepas. Dia tak ada ukuran. Sebab tinggi pun lain-lain kan. So kita tengok aku percaya buat ke tak, insyaAllah. Lepas. Kita cuba lagi sekali. Korang boleh tengok okay, lepas. Ujian duduk jangkau lulus. Yeah, alhamdulillah. Ujian seterusnya yang kita akan kena buat adalah lompat jauh, di mana korang kena buat lompatan dalam satu lompatan. Cara dia korang kena launch dengan kedua-dua belah kaki. Okay, dia tak boleh itu tak boleh, itu bukan lompat, itu mengada. So untuk umur aku 35, 36 sampai 40 ni, dia punya jarak dia adalah kena buat lebih kurang 192 cm, lebih kurang dalam 2 meter lah. So kita akan ukur 2 meter. So nampak itu adalah 2 meter. Okay, kalau tengok dekat sini dia taklah jauh sangat. Tapi bila realitinya korang nak kena lompat ikut SOP dia, memang agak payah jugalah. So let's go, kita buat. Okay. Tak lepas. Sebab sekarang ni kalau korang tengok permukaan dia licin. So aku nak kena control juga supaya tak tergelincir, nanti kan injet. Okay, tadi tu fail. Kita buat lagi sekali. Biasanya dia akan bagi 3 percubaan lah. Okay, aku fail untuk yang percubaan yang pertama. Okay, lepas. Lompat jauh, lepas. Alhamdulillah. Seterusnya kita kena buat blip test. Ada orang panggil blip test, ada orang panggil ulang alik 4 kali 10 meter. Zaman aku cadet dulu ujian dia lain. Dia tak buat blip test, dia buat kau kena step punya ujian. Dia ada macam tangga, kau naik turun, lepas tu kena kira nadi. Tapi bila aku dah start kerja, dia buat ulang alik 4 kali 10 meter. So ni lebih kurang jarak dia daripada hujung sana, line yang hujung sekali, sampailah hujung sini yang aku ada letak kon merah tu kan. So aku kena buat bawah 11.9 saat. So kita tengok berjaya ke tak, insyaAllah. Dah tua-tua ni payah sikit. Alright. Sekejap je rupanya. Kalau ikut timing jam aku dapat buat 10.98. Tapi kalau masa aku melepasi tadi tu, aku tak tahulah. Nanti kita tengok yang digital punya. Kita ke ujian yang terakhir. Aku kena buat dekat rumah sebab dekat sini tak ada dia punya alat dia. So let's go. Yang terakhir sekali adalah ujian chin up ataupun bengkok siku. Ini pun
kemungkinan aku tak pasti ada perbezaan ikut perkhidmatan. Ada yang ujian dia kena buat having yang 1, 2 tu kan. Tapi untuk Air Force setakat ni yang aku pernah lalu sepanjang aku dalam servis, dia kena buat chin up saja. Kau kena buat pergerakan having, kau punya dagu kena melepasi tangan kau dan kau kena tahan. Contohnya macam umur aku kena buat lebih kurang kena tahan dalam masa 12 saat lah minimum. So aku akan ikut yang Air Force lah sebab aku Air Force kan. So jom kita buat having ataupun ujian bengkok siku ataupun mendagu. Nama dia mendagu. Cool. Tengok kau. Aku buat lebih sikit kot. Sebab tadi macam terganggu sikit. Weh, tak nampak pula. Husnuzon je lah. Aku buat lagi 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Lebih. Tak dapat tengok timing aku. Aku buat lebih kurang dalam 20 saat lebih lah. Okay. Yang sebenarnya aku kena tahan dalam 12 saat minimum. Sebab aku nak tengok jam tadi, tak dapat. So itulah dia sedikit sebanyak bayangan yang aku boleh bagi dekat korang. Ujian kecergasan asas dalam tentera. Ada benda yang sama, ada benda yang lain. Ikut zaman, ikut perkhidmatan. Yang aku buat tadi tu, apa yang aku dah pernah lalu dan kemungkinan benda tu dikekalkan sampai sekarang. Itu kalau ikut tentera udara. Jadi apa kata korang cuba, boleh buat, maybe defeat aku punya masa ataupun buat par dengan aku. InsyaAllah itu yang korang akan kena lalu bila korang dekat dalam tentera kan. Jadi korang boleh share video ni. Jangan lupa komen. Mungkin ada yang korang nak buat pertanyaan ke, apa benda ke, maybe nak buat sama-sama dengan aku ke. Okay, maybe korang nak ajak aku buat challenge, buat benda ni bersama-sama ke, terpulang. So insyaAllah kalau ada rezeki kita boleh buat sama-sama. Dan jangan lupa tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. Dan last aku nak bagi tahu consequences sekiranya korang gagal dalam UKA ni. Kemungkinan korang tak boleh naik pangkat ataupun mungkin korang lost seniority. Kalau gagal 3 kali, kemungkinan korang akan masuk board. Korang kena menghadap lembaga nombor 2, nombor 3 kot. Dan kemungkinan juga korang boleh dibuang daripada perkhidmatan. Diorang akan kategorikan kau sebagai unfit. Nak stay dalam tentera, korang kena fit lah, boleh lulus segala papat ujian tu. Dan juga korang punya BMI pun kena menepati dia punya kelayakan lah. Tak boleh gemuk lah. Okay, so itu je yang aku dapat kongsikan dengan korang. Jaga amal ibadat kita. Keep yourself healthy all the time. Jaga makan, senaman, jangan malas. Dan insyaAllah semoga kita semua dikurniakan kejayaan di dunia dan di akhirat. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye guys. See ya.